Okey, Assalamualaikum. Untuk hari ini kita akan bina lakaran reka bentuk produk yang akan diubah suai berdasarkan gambar rajah blok yang terlibat. Jadi apa yang perlu kamu buat? Yang pertama, pilih satu produk mekatronik. Ada banyak produk mekatronik di pasaran. Kalau boleh jangan tiru bulat-bulat contoh yang cikgu bagi ni. Jadi kamu pilihlah produk mekatronik yang kamu nak buat. Printer ke, drone ke, mesin basuh ke. Kemudian yang nombor 2, kenal pasti masalah yang ada pada produk tersebut. Nanti cikgu akan tunjuk contoh masalah. Masalah ni ialah apa yang kamu boleh tambah baik pada produk tersebut. Yang ketiga, senaraikan dulu komponen yang terlibat dalam produk mekatronik. Contoh kereta kawalan jauh. Kereta kawalan jauh ada gear, ada badan, ada mikro pengawal. Bila dah ada senarai tu, bina jadual apa pegang apa. Yang ni untuk kita buat model fungsi. Kita tengok dulu. Yang pertama. Cikgu cakap tadi pilih satu produk mekatronik. Jadi cikgu ni dia pilih kereta kawalan jauh. Yang kedua tadi apa? Kenal pasti masalah. Jadi masalah yang ada pada kereta kawalan jauh ialah yang pertama, tiada kawalan kelajuan. Yang kedua, tiada lampu. Yang ketiga, mudah rosak apabila berlanggar dengan dinding. Jadi produk dah ada, masalah dah ada. Yang ketiga, kita nak buat model fungsi kereta kawalan jauh. Jadi yang pertama, senaraikan dulu semua komponen. Model fungsi, macam mana? Ingat lagi model fungsi. Ini ialah model fungsi. Jadi sebelum kamu dapat bina model fungsi ni, perlu ada senarai komponen. Listkan. Kalau ada 10 komponen, 10 komponen. Macam ni, apa komponen dia? Lantai, roda, pemegang roda, badan kereta, papan litar elektronik, bingkai, spring, gear, motor dan panel kawalan tanpa wayar. Itu semua ialah komponen-komponen dia. Jangan bina dulu model fungsi ni, kamu senaraikan dulu. Kemudian kenal pasti buat jadual apa memegang apa. Contoh kat sini, papan litar elektronik ni dia mengawal motor. Lagi tak ada dah. Itu saja. Panel kawalan memberi isyarat kepada papan litar. Badan kereta dia memegang apa? 1, 2, 3 dan 4. Dia pegang 4 benda. Spring, pemegang roda, motor dan bingkai. Jadi sebelum bina model fungsi ni, buat dulu jadual apa memegang apa. Bila dah siap semua, barulah kita bina model fungsi seperti ini. Ini ialah model fungsi untuk kereta kawalan jauh. Kamu bina model fungsi untuk produk kamu sendiri, yang pilihan kamu. Ambil yang simple pun tak apa. Janji faham konsep. Bila dah bina model fungsi, kita buat analisis berantai, punca dan kesan. Jadi tadi ada 3 masalah yang dinyatakan oleh murid kan. Yang ini ialah analisis fungsi. Kita tanya mengapa sampai dapat jawapan. Kenapa ada kiri dan kanan? Yang ini dia buat analisis untuk 2 masalah. Masalah yang pertama, kereta kawalan mudah rosak apabila kerana kekuatan badan kereta yang rendah. Mengapa? Gerak balas pengendali perlahan untuk menghentikan kereta. Mengapa? Tiada gerak balas secukupnya untuk menghentikan kereta yang bergerak laju. Maksud dia kat sini, kenapa kereta tu rosak? Sebab susah nak stop bila laju. Yang kedua, kereta kawalan jauh sukar dikawal apabila berada di kawasan yang gelap. Mengapa? Penglihatan terhad. Mengapa penglihatan terhad? Kerana kurang cahaya pada kereta. Yang ni masalah yang kedua. Jadi batasan pada kereta kawalan jauh ialah pencahayaan di kawasan gelap dan gerak balas yang perlahan. Yang ni daripada kamu punya soalan tanya mengapa, analisis perantai punca kesan ni, kamu dapat kenal pasti apa dia masalah sebenarnya. Masalah sebenar ialah kereta kawalan jauh, pencahayaan di kawasan gelap, batasan terhadap pencahayaan dan gerak balas yang perlahan untuk memberhentikan kereta bagi mengelakkan pelanggaran dengan halangan. Jadi
Bila ada masalah, baru kita boleh buat penyelesaian. Tingkatan 2, kita dah belajar pemisahan masa dan pemisahan ruang. Penyelesaian masalah inventif, pemisahan masa dan pemisahan ruang. Okey, tadi dua masalah tadi. Masalah cahaya dan juga halangan. Kereta akan berlanggar dengan halangan. Adakah dia berlaku setiap masa? Okey, cahaya dan pelanggaran tu adakah berlaku setiap masa? Tidak. Okey, masalah cahaya hanya berlaku apabila suasana gelap. Okey, dan masalah halangan hanya berlaku apabila kereta berjumpa halangan. Kalau di kawasan yang lapang, masalah tu tak berlaku. Okey, jadi disebabkan itu, pemisahan masa dipilih. Okey, kaedah penyelesaian masalah inventif secara pemisahan masa dipilih. Sebab apa? Dia tidak berlaku sepanjang masa, hanya pada waktu tertentu. Kalau masalah produk kamu berlaku sepanjang masa, kamu pilih pemisahan ruang. Okey, bila dah tahu pemisahan masa atau pemisahan ruang, kamu boleh ujuk jadual cadangan prinsip inventif ni. Okey, jadual prinsip inventif. Pemisahan masa ada 7, pemisahan ruang ada 7. Okey, topik tingkatan 2. Okey, nanti cikgu akan hantar dia punya jadual ni. Okey, kita tengok buku teks tingkatan 2. Okey, jadual warna oranye ni. Ini untuk pemisahan ruang. Kalau masalah kamu berlaku sepanjang masa. Okey, jadual warna purple untuk pemisahan masa. Jika perkara itu hanya berlaku pada masalah kamu hanya berlaku pada masa-masa tertentu. Okey, kalau pemisahan masa ada 7 cadangan prinsip inventif, pilih yang sesuai dengan masalah yang kamu hadapi. Okey, kat sini ada apa? Kedinamikan, tindakan awal, tindakan berkala, tindakan keterlaluan, pengembangan terma, pembuangan dan pemilihan, tindakan berterusan yang berfaedah. Okey, bukan kena ambil 7-7 ni. Pilih satu, okey, prinsip inventif yang sesuai dengan masalah yang kamu hadapi. Okey, kita tengok balik kereta kawalan jauh tadi. Masalah yang dihadapi ialah cahaya dan juga pelanggaran, kan? Okey, jadi daripada 7 ni, yang dipilih ialah tindakan prinsip inventif, tindakan awal. Okey, tindakan awal. Daripada jadual ni, dia pilih tindakan awal. Okey, kita tengok tindakan awal. Ni, nombor 2, tindakan awal. Melakukan tindakan awal untuk mengawal risiko. Sebelum gelap, dia dah buat satu tindakan dulu. Sebelum kereta tu berjumpa kawasan yang gelap, ada satu tindakan awal yang dia buat. Sebelum berlanggar, dia buat satu tindakan awal supaya kereta tu tak berlanggar. Jadi yang paling sesuai ialah tindakan awal. Okey, apa tindakan awal yang dia buat? Okey, menambahkan fungsi tindakan awal untuk mengesan tahap cahaya. Okey, dia tambah satu benda supaya dapat kesan tahap cahaya dan bagi isyarat kepada mikro pengawal untuk menghidupkan lampu LED. Okey, jadi tak perlulah kamu tekan switch setiap kali jumpa kawasan yang gelap. Mungkin kereta tu lalu di terowong. Takkan kamu nak tekan switch masa dia tengah berjalan, kan? Okey, jadi biarkan benda tu jadi automatik. Gelap je, pak, tu lampu menyala. Okey, jadi kita tengok apa komponen yang sesuai. Perintah peka cahaya. Perintah peka cahaya ni ialah LDR. Okey, LDR akan mengesan kecerahan cahaya tu. Bila cahaya kurang, dia terima cahaya yang kurang, dia akan terus bagi isyarat kepada mikro pengawal. Jadi input dia ialah LDR. LDR yang akan kesan cahaya tu cukup